Okey. Boleh nampak tak slide saya? Madam. Nampak. Okey, slide nampak, suara dengar Okey. Untuk hari ni ataupun minggu ni dan minggu depan kita akan cover chapter financial forecasting dan planning, di mana financial forecasting ni forecast ni maksudnya ramal, ya, kita membuat peramalan pada sesuatu yang belum jadi lagi, iaitu pada masa hadapan lah. Dan planning adalah kita plan apa yang macam mana syarikat nak menguruskan akaun tunai dia, cash budget, ya. Apa tujuan forecasting dengan planning ini adalah untuk kita anticipate apa yang akan berlaku pada masa hadapan dengan anggapan-anggapan ataupun assumption, ya. Jadi dalam chapter ni ada 3 objektif, iaitu pelajar-pelajar at the end of this chapter kena tahu benda ni. Ya, yang pertamanya adalah explain the procedures used to prepare and evaluate pro forma income statement and pro forma balance sheet. Jadi, explain the procedure. Maksudnya kena tahu prosedur macam mana nak prepare dan macam mana nak evaluate pro forma income statement dan pro forma balance sheet. Jadi yang dikatakan pro forma ini, pro forma income statement dan balance sheet ini yang kita merefer kepada forecasting lah. Forecasting. Ia adalah income statement dan balance sheet yang belum berlaku lagi. Yang kita nak budget pada tahun hadapan macam mana rupa wajah income statement dan balance sheet tu. Ya. Yang keduanya adalah evaluate the approaches to pro forma financial statement preparation. Macam mana nak prepare pro forma financial statement. And the common uses of pro forma statement. Apa kegunaan pro forma statement? Ya. Kemudian yang ketiganya adalah discuss the cash planning process and the preparation, evaluation and use of cash budget. Jadi dalam chapter ni kita ada 2 lah. Ya. Pro forma financial statement terdiri daripada income statement dan juga balance sheet. Dan yang keduanya adalah cash budget. Jadi untuk minggu ni kita cover pro forma dulu. Ya. Okey, buku utama yang untuk kelas ni adalah buku Principle of Managerial Finance, ya, 5th edition, keluaran 2019, very recent, ya. Jadi untuk chapter ni awak boleh rujuk kepada muka surat 188 dan 220. Ya, di mana 220 hingga 233 tu ada soalan-soalan yang awak boleh cuba. Jadi saya nak tunjukkan sikit macam mana nak akses buku dalam e-com. Ya, saya dah letak e-book, main reference book ni dalam e-com. Ada pelajar-pelajar yang dah buka. Saya rasa ada ramai lagi yang belum tahu kewujudan e-book ni dalam e-com. Ya. Awak pergi dekat main reference textbook, okay, nanti dia akan download. So basically ini bukunya. Ya. Buku ni exactly the same macam yang buku physical. Ya. Isi dia semua sama. So bila buka ni dia akan ada ribbon dekat sini. Ya. Dan ribbon ni kita boleh klik, ya, mengikut kepada chapter yang kita nak pergi. Ya. Macam part 1. Okay. Part 1 bila kita klik dekat title tu dia akan pergi kepada page tersebut. Okey, untuk hari ni kita dah pergi kepada part 2 iaitu financial tool. Last 2 weeks kita belajar tentang financial statement dan ratio. Hari ni kita akan pergi kepada long and short term financial planning. Ya. Dan di sini dekat bawah tu adalah tajuk-tajuk dia. Financial planning process, measuring cash flow, cash budget,
profit planning performa statement. So untuk kelas kita start dengan performa statement. Kita klik kat sini. Okay. Kita boleh besarkan. Jadi e-book ni kita boleh highlight juga ya. Okey, macam mana nak menggunakan buku ni? Kita ada satu topik yang besar di sini. Ya. Kemudian kita ada bacaan dia lah di sini kan. Okey, profit planning, analyze. Word tu maksudnya dia merupakan term utama yang kita kena tahu apa profit planning. Okey. Lepas tu kat tepi ni dia ada keyword juga, performa statement, dan bawah ni adalah definition kepada perkataan tersebut. Dan kita boleh highlight kan benda tu. Okay. Jadi ini adalah macam mana kita nak gunakan textbook tu lah. Baca biasanya kalau saya sendiri bila saya belajar untuk lebih memahami, saya kena baca. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh yang maksudnya awak tak payah nak beli buku lah. Tapi kalau kata awak lebih suka physical textbook ya, yang awak boleh bawa tidur dan sebagainya, boleh belilah dekat Shopee. Harga dia RM100. Ya. Tapi kalau gunakan e-book ni pun sufficient. Okay. Jadi apa kegunaan kegunaan performa statement ni kepada managers sebagainya. Apa yang diperlukan? Managers require two main inputs to prepare performa statement. Two main input. Yang pertamanya financial statement for at least the preceding year. Maksudnya existing financial statement. Dan yang kedua sales forecast. So dari sini kita boleh highlight. Jadi later kita nak baca, kita boleh ni balik lah. Tengok mana-mana yang kita dah baca. Lepas tu boleh save all the changes yang kita dah buat kat situ. Okay, so ini textbook. Kita pergi balik kepada chapter ni tadi. Okay, what is financial forecasting? Prediction. Saya predict esok akan hujan di Kota Baru. Maksudnya kita ramalkan apa yang belum berlaku lagi. Jadi dari konteks financial forecasting ni, prediction of the firm's future financing needs based on sales forecast. Kita meramalkan berdasarkan kepada berapa kita expect jualan akan meningkat tahun hadapan. Jadi ini adalah future projection of revenues and costs. Kita nak tengok kalau sales naik banyak ni, dan katakanlah sales naik 10%, revenues jadi macam mana. Lepas tu, apakah kos-kos yang terlibat dengan kenaikan jualan ni tadi. Kemudian yang ketiga, determine the funds needed to finance future operations to buy asset. Funds needed, of course, bila kita nak naikkan jualan, dengan expectation bahawa keuntungan syarikat akan meningkat. Tapi pada masa yang sama, of course, kita akan incur additional cost. Jadi bila incur additional cost, adakah kita memerlukan modal tambahan, additional fund? Adakah kita memerlukan modal tambahan? Most of the time memang kita perlukan modal tambahan. Dan berapa banyak, dan dengan siapa. Dengan nak dapatkan modal tambahan tersebut. Okay. Dan tujuan kita buat financial forecasting ni untuk achieve financial goals. Biasanya syarikat yang dia boleh sustain lama, dia ada goals. Dia ada long term goal. Long term goals ni biasanya 5 ke 10 tahun. Jadi buat financial forecasting ni supaya
financial goals tu pada masa panjang boleh tercapai. Ya? Dia macam ni lah. Goals ni ataupun kita panggil uh, apa ni, destinasi pada masa hadapan ni, dia akan membantu kita untuk ke mana arah tujuan yang kita nak pergi pada masa hadapan. Jadi kalau macam dalam konteks pelajar-pelajar, ya, perlu ada goals juga, jangka panjang dan jangka sederhana dan jangka pendek. Ya, sebagai contoh, kalau long term goal, apa cita-cita awak nanti? Katakanlah saya nak jadi seorang usahawan dalam bidang pelancongan, ya, dan untuk mendapatkan perkara tersebut, saya kena belajar lulus ijazah dengan 3 pointer dan ke atas. Itu medium goal. Short term goal adalah waktu sekarang. Kalau saya nak dapatkan 3 pointer CGPA bila saya grad, 3.5 lah. 3 pointer tu senang sangat kan? 3.5. Okay? Jadi setiap subjek yang saya ambil, saya tak boleh dapat below daripada 3 pointer. Macam tu. Jadi goals tu yang akan memastikan kita, memastikan perjalanan kita hari-hari itu tertumpu kepada satu matlamat. Macam tu. Begitu juga dalam perniagaan, financial goal ini datang selepas syarikat ada matlamat yang besar. Kemana dia nak pergi. Okay. Dan terakhir sekali adalah menggunakan financial statement to forecast. Of course kita kena ada dia punya base tu. Kita nak rujuk, kita nak buat forecasting tu, kita nak rujuk apa. Jadi kita kena ada financial statement tahun yang kita dah ada. Ya? Okay, kenapa kita buat financial forecasting? Kenapa finance manager kena buat financial forecasting? Yang pertama, untuk estimate fund. Berapa banyak modal yang diperlukan? Additional fund needed. Keperluan kepada modal tambahan untuk future operation. Yang kedua, to estimate firm cash spending. Kita nak pastikan sama ada cash kita ni cukup ke tak. Sama ada kita terlalu boros menghabiskan cash ataupun kita terlalu simpan duit cash banyak sangat, kita tak gunakan pada perkara yang lebih mendatangkan keuntungan syarikat. Yang ketiga, compare, membandingkan actual performance against forecasted data. Sebagai contoh, tahun ni 2020 kan, ya, katakanlah kita ambil tahun 2019. Kita gunakan financial statement 2019 untuk kita forecast tahun 2020. Ini cerita bulan awal tahun ataupun awal tahun 2020 lah kita forecast untuk 2020 kan. Jadi financial statement 2019 kita guna untuk hasilkan forecast tahun 2020. So at the end of December 2020, ya, yang ini adalah real data. Yang ini forecast. Jadi kita boleh compare, ya, apa yang kita forecast dengan apa yang betul-betul berlaku. Dan kita boleh tengok dekat mana yang kita company punya strength dan juga dia punya weaknesses. Strength dan weaknesses. Contoh macam awak lah belajar kan. Okay, last semester ada ambil 5 subjek. Okay, ada subjek yang boleh score, ada subjek yang tak boleh score. Lepas tu boleh tengok, subjek baca semua score, tapi subjek calculation kurang sikit. Jadi bila macam tu, awak dah boleh buat forecasting. Awak dah boleh meramalkan, okay, this semester saya ambil 2 subjek calculation. Jadi saya dah perlu pay attention more on calculation subject. Something like that. Ya. Okay, dan yang terakhir sekali adalah develop contingency plan. Of course, apabila kita buat planning dan juga forecasting,
Ya, kita boleh merancang untuk apa-apa perkara emergency. Okey, macam mana kita nak forecast dan planning? Okey, yang pertamanya adalah dengan buat proforma. Proforma balance sheet dan income statement menggunakan percent to sales method. Adalah peratusan jualan. Yang keduanya adalah cash budget untuk financial planning. Okey, kita pergi kepada proforma financial statement dulu. Kita ada dua, iaitu yang pertama proforma balance sheet dan yang kedua adalah proforma income statement. Jadi proforma balance sheet ni adalah a statement of planned investment and financing plan. Maksudnya apa yang kita rancang for a future period. Begitu juga proforma income statement adalah plan profit. Sebab dalam income statement kita tahu dah, kita nak tujuan dia adalah akhir sekali kita nak tahu sama ada perniagaan tu dapat profit ke dapat losses. Okey, macam mana cara kita nak buat forecasting? Menggunakan percent of sales method to estimate discretionary financing needed, DFN. Discretionary financing needed ialah berapa keperluan keuangan yang diperlukan, tapi kita kena tahu apa maksud discretionary ni. Discretionary ni kalau kita Google, dia adalah available for use at the discretion of the user. Maksud discretion ni adalah pembuat keputusan. Maksudnya terpulang kepada user tu sama ada dia nak atau tak. Jadi dalam konteks ni, user ni siapa? Dia perniagaan. Dia yang akan decide sama ada dia nak tambah modal tu ikut saluran mana. Bank ke, stock market, ataupun apa lagi. Retain earning sebagainya. Jadi kenapa kena ada discretionary financing needed ni? Sebab kita expect jualan akan meningkat. Daripada mana funds tu kita akan dapat? Daripada internal sources, maksud dalaman, daripada retain earning dan current liabilities, ataupun daripada external sources, daripada hutang dan juga stock market. Jadi discretionary financing needed ni adalah asset tolak liability campur equity. Dia ada tak kawan-kawan awak yang belum masuk lagi? Ada, madam. Ada, madam. Nanti awak tolong ni saya mana-mana yang ni tak masuk lagi tu. Sebab bila saya tu saya tak nampak dah. Sorry yang baru masuk tu, saya baru admit. Okey, saya sambung. Nanti kalau ada kawan-kawan awak lagi yang nak masuk tu, nanti bagi tahu saya kan. Okey. Balance sheet balance sheet. Kita dah ulang-ulang balance sheet ni daripada first class nanti. Asset. Kat sini ada liability. Lepas tu equity. Okay. Jadi bila sales naik, sales naik, bahagian ni dia akan berubah. Berubah. Dia tanda perubahan ni. Dia berubah. Jadi ada perkara yang macam external sources ni. External sources ni sebab dia
perlu kepada keputusan oleh pemilik perniagaan. Jadi sebagai finance manager, dia tak boleh buat keputusan sendiri. Jadi external sources ni dia kena retain. Dia tak boleh ubah. Dalam liability ni ada yang retain sini. Lepas tu stok dekat ni retain. Jadi dia ada satu kelompangan kat sini. Maksudnya bila kita buat balance sheet, dia akan nilai bawah ni XX dia kena sama kat sini XX. Dia sama. Tapi bila kita dah buat performa tu, jumlah dekat sini dengan jumlah dekat sini dia tak sama. Jadi perbezaan dia tu kat sini ni nanti akan jadi discretionary financing needed ataupun DFN, iaitu merupakan berapa banyak modal tambahan yang diperlukan untuk cover kenaikan jualan ni tadi. Okey. Ini secara konsepnya. Nanti kita pergi kepada macam mana nak buat performa tu dan awak tengok macam mana nak kira DFN. Okey. Jadi sources of spontaneous financing. Financing ni adalah modal lah. Modal. Modal ni kita boleh dapat daripada pinjaman bank, loan bank. Yang ini spontaneous. Spontaneous ni dia datang daripada account payable dan juga accrued expenses, iaitu current liability. Macam mana account payable dan accrued expenses ni boleh jadi modal pula? Apabila kita ambil stok, kita bayar secara kredit, kita beli hutang. Bila kita beli secara hutang tu sebenarnya secara spontan ni kira secara spontan lah. Secara spontan dia sebenarnya meningkatkan modal. Begitu juga dengan expenses yang belum dibayar lagi. Contohnya utility bill. Maksud utility bills ni adalah bil elektrik, bil air, accrued expenses. Jadi account payable dan accrued expenses itu as sources of spontaneous financing. Kenapa disebut spontaneous financing? Sebab dia berlaku tanpa perlu campur tangan pemilik perniagaan. Maksudnya dia tak perlulah nak buat decision. Kena bincang dulu, kena meeting dulu, tak perlu. Sebab kalau kita nak naikkan sales, mesti kena increasekan inventory. Inventory ni stok kan? Stok. Kena beli stok. Beli stok maksudnya mestilah dia beli secara kredit. Bila beli secara kredit, account payable automatik dia akan naik. Macam tu. Jadi automatik. Perkataannya automatik tu yang jadi spontaneous. The percent of sales method can be used to forecast the level of both these sources of financing. Jadi kenaikan jualan tadi akan directly meningkatkan account payable dan juga accrued expenses. Okey, ni spontaneous financing. Okey, yang pertama. Lepas tu yang kedua, financing boleh jadi daripada discretionary financing juga. Okey, raising financing with notes payable, hutang jangka panjang, ni loan, bank loan lah. Bank loan, long term debt. Ataupun common stock. Ni jual saham DBSKL. Tapi dia memerlukan managerial discretion. Pemegang-pemegang saham dia akan buat mesyuarat dulu. Bincang dekat mana kita nak dapatkan duit. Sama ada notes payable ke, ataupun long term debt ke, ataupun common stock. Jadi, the sources of financing are called discretionary sources of financing. Sebab itulah dia dikenali sebagai discretionary sources of financing. Dia perlukan kepada keputusan pemegang perniagaan. Siapa pemegang perniagaan? Orang yang
mempunyai kuasa kepada syarikat tersebut lah. Okay. The retention of earning, retain earning, retain earning. Also discretionary source, as it is the result of firm discretionary dividend policy. Macam mana retain earning tu dikatakan discretionary financing juga sebab dividen, pembayaran dividen ni juga diputuskan oleh pemegang perniagaan. Okay, funds forecasting, performa balance sheet, kita nak estimate increase in asset due to increase in sale, lepas tu estimate DFN. Kalau performa income statement, kita estimate perubahan jualan dan net profit. Ya. Okey, sebelum saya continue, ni saya tanya soalan sikit. Okey, Alice ada? Boleh bagi tahu saya dua jenis kegunaan, kenapa, reason kenapa kita buat forecasting. Alice ada? Ada yang dah terhenti. Siapa ni? Abdul Hakim? Siapa boleh volunteer nak jawab soalan saya? Apakah reason kenapa kita perlu buat financial forecasting? Anyone? Saya jawab. Boleh. Nurin. Okay, to estimate fund dengan to estimate firm's cash stand. Okay, thank you Nurin. Okay. Okay, apakah dia dua statement yang kita buat forecasting? Dua jenis financial statement untuk buat financial forecasting. Balance sheet dengan income statement. Dia ada nama depan dia. Dengan income Dia ada nama yang spesifik. Oh, pro forma. Pro forma financial. Pro Zati. forma balance sheet. Pro forma financial. Pro forma financial. Dia ada dua. Siapa tadi? Mana? Nurul Izzati. Saya. Pro forma balance sheet. Okey, satu lagi. Pro forma income statement. Okey. Dua dokumen untuk forecasting adalah yang pertama pro forma income statement dan pro forma balance sheet. Dia kena ada perkataan pro forma depan income statement dan balance sheet tu untuk menunjukkan bahawa ia adalah bukan yang real. Dia nak membezakan antara yang real mengikut data yang betul, amount yang betul dengan yang kita ramalkan. Jadi dua lah, pro forma income statement dan pro forma balance sheet. Okey. Apakah yang dipanggil modal tambahan yang diperlukan apabila kita buat pro forma balance sheet? Apakah dia nama modal tambahan yang diperlukan apabila kita buat pro forma balance sheet? Spontaneous
financing. Spontaneous financing, okey. Boleh. Lagi? Account payable and accurate. Okay, account payable and accrued. Accrued expenses. Itu termasuk spontaneous financing lah. Ya. Boleh juga. Tapi dia ada yang lebih spesifik. Maksudnya apabila kita buat pro forma balance sheet, dia ada satu perkataan ni yang kita nak cari, iaitu modal tambahan. Modal tambahan berapa yang company perlu dapatkan apabila jualan meningkat. Apa dia perkataan tu? Dia ada short form dia. DFN. DFN. DFN tu apa? Nina. Discretionary financing needed. Ya. Itulah yang kita nak cari apabila kita buat pro forma balance sheet. DFN tu lah yang last sekali yang kita akan temui. Kita nak kira DFN tu berapa. Ya? Okey. Macam yang spontaneous financing dan juga discretionary financing tu, macam spontaneous financing. Spontaneous financing dia automatic. Sales naik 10%, spontaneous financing pun dia akan naik 10% juga. Macam tu. Ya? Okay. Thank you. So saya akan sambung. Ya, ini satunya. Okay, kita terus pergi kepada example. Given in the following pages, not the following pages, like these pages, the income statement and balance sheet of Mecca Incorporated in 2020. Okay, so assuming that the year ended 31st December 2020, this is a real data lah. Sebab dia tak ada pro forma kat sini. Income statement. The company expect the sales next year will increase by 25%. Prepare the pro forma income statement and balance sheet based on 25% increase in sales and tax rate 40%. Tax dia charge 40% and dividend 60%. 25% kenaikan jualan, cukai 40%, dividen dia bagi 60% daripada earning after tax. EAT. Okay. So kita tengok apa yang dia bagi dalam income statement ni. Revenue ataupun net sales dia bagi sekian. Total cost. Okay. Untuk yang ni dia campur cost of sales dengan operating cost dia campur terus kat sini. Jadi kalau dalam income statement ni sales ni sales 2020 kan. Jadi 2021 yang ini naik 25%. Okay. Yang ini pun naik 25%. Bila yang ini naik 25%, yang ini naik 25%, yang ni definitely akan naik 25% juga. Okay. Tax adalah 40% kali EAT, EBT. EBT kat sini. Jadi 96 ni adalah 40% daripada 240. Okay. Kemudian earning after tax kita dapat apabila 240 tolak 96. Okay. 240 tolak 96 kita dapat 144.
Okay. Dan apabila kita dapat EAT 144, ya, dividen ni adalah 60% daripada EAT. Yes, jadi 60% kali 144, kita dapat 86.4. Okey, ini saya bagi contoh dulu. Solution dia kita tengok satu-satu nanti selepas ni. Okey. Jadi 144 tolak 86.4, kita dapatlah ini net income. Net income dikenali juga retained earning. Retained earning ni amount ni yang kita bawa ke balance sheet. Balance sheet. Ya. Jadi ni balance sheet Mekar Incorporated. Kita ada bahagian aset, ya, current asset dan juga fixed asset. Yang ini bahagian aset. Yang ini naik, dia akan naik sama macam kenaikan sale 25%. Yang ini pun akan naik 25%. Okay. Pengiraan dia macam mana? Nanti saya tunjuk. Untuk bahagian sebelah kanan, current liabilities, dia ada account payable. Okay. Notes payable. Notes payable, tadi kita dah belajar bahawa ia termasuk dalam discretionary financing. Jadi yang ini tak berubah. Tak berubah. Yang ini naik 25%. Accrued expenses, spontaneous financing, naik 25%. Ya. Jadi apabila sini berubah, sini dia kan akan berubah lah. Akan berubah, kena calculate berdasarkan kepada berapa kenaikan ni nanti. Okay, long term debt. Long term debt, total current liabilities ni adalah yang ni campur yang ni. Dapat tak total current liabilities. Okay. Long term debt, sama macam notes payable, dia adalah DFN. Okay. Bukan DFN, DF. DF. Discretionary financing. DFN tu nanti kita akan kira last kali. Okay. Begitu juga common stock. Dan juga DF juga. Jadi ini tak berubah. Ini tak berubah. Okay. Retained earning 400 ni dah termasuk yang ini. Okay. Jadi rules of thumb dia, bahagian balance sheet, total asset dengan total liability dan equity, dia always same. Ya? Jadi itu dia punya clue lah. Ya? Okey, sekarang kita pergi kepada macam mana kita nak kira, nak buat pro forma income statement. Okey. Ya. Dia kena tulis pro forma income statement at the end 31st December 2021. Ya. Setahun selepas itu. Ini adalah nilai pada tahun 2020. Jadi kita nak kira dia adalah 1,200 kali dengan 1.25. Iaitu naik 125%. Kenapa 125%? Kenapa tak 25%? Tahun 2020, sales dia 1,200. 2021 naik 25%. Iaitu bila kita darabkan 25% kali 1,200, kita dapat 300.
Dia naik 300. Tapi dia naik 300 daripada 1,200. Maksudnya kita kena tambah lagi dengan 1,200. Jadi 1,200 ni mewakili 100%. Dan apabila 25% campur dengan 100% ni, untuk kita mudah kalkulate, kita darabkan dengan 1.25. Maksudnya kat sini kita dah buat dua calculation. Kita combine calculation. Maksudnya kita 25% ni yang 300. Lepas tu yang satu kat depan ni adalah apabila kita tambah 1,200. Jadi sebab tu dia darab 1.25. Okay. Ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh follow so far? Tak menyahut tu apa tengah-tengah menghadam lagi. Ya. Ataupun macam mana nak buat? Okey. Tahun 2020 kita ada jualan sebanyak 1,200. Okey. Tahun 2021 sales increase 25%. Naik 25%, maksudnya yang sales naik, ni naik, ni naik, yang ni kita kalkulate lain. Yang bawah ni semua kita kalkulate lain. Jadi kalau naik 25%, macam mana kita kira 1,200 kali 25%. 25% bila kita jadikan nombor adalah 0.25, betul? Betul tak? Betul. Okey. Betul. Kalau awak ada kalkulator ataupun telefon kan dekat depan tu, cuba kira 1,200 kali 0.25 dapat berapa? Ada tak yang ada? Dapat 300. Okey, dapat 300. Jadi tahun 2021 dia naik 300. Dia naik 300, takkanlah kita nak tulis kat sini 300. Maksudnya kalau 300, tahun lepas 1,200, yang ni naik ke turun? Turun. Turun. Jadi sebenarnya 300 ni kena campur lagi dengan 1,200 yang tahun sebelumnya. Jadi 1,500. Barulah yang ini dia naik 25%. Boleh? Faham? Faham. Okey, faham. Jadi untuk kita nak kira cepat, daripada kita kira 1,200 kali 0.25 sama dengan 300, lepas tu 300 campur 1,200 sama dengan 1,500. 1 minit dah habis masa kat sini. Sebenarnya yang ini mewakili 25%, yang ini mewakili 100%. Jadi apabila kita tambah dua ni jadi 125%, basically 1,200 hanya darabkan dengan 1.25 saja. Kita dapat directly 1,500. Boleh? Boleh, Boleh, madam. madam. Alright. Okay. Mana-mana yang agak masih berkerut muka tu, nanti boleh tanya saya personal, Okay. Saya teruskan, Okay. Sebab itulah kita terus darabkan kepada 1.25. Okay. Macam mana? Okay. Kes lain. Kalau sales expect naik 30%, kita nak darabkan dengan berapa? 1,200 kali dengan berapa? 30%. 1,200 kali dengan apa
apa nombor kat sini? 1.3. 1.3. Ya. Kalau dia naik sebanyak 15%, 1,200 kali dengan 1.15. 1.15. Ha. Just letak satu kat depan je. Titik perpuluhan dan ambil kenaikan ni. Ya. Awak akan dapatlah jawapan dia. Macam tu. Okey. Jadi untuk item yang ini dengan yang ni, dia kena darablah dengan 1.25 sebab dia naik sama macam kenaikan sale. Sale naik 10%, yang ni pun naik 10% juga. Sales naik 25%, apa ni? Kita panggil belanja. Belanja pun dia naik 25% juga. Okay. So, bila dah dapat yang ni, kita tolak lah. 1,500 tolak 1,200, kita dapat 300. 300 ni EBT, earning before tax. Tax dia charge 40%. Charge 40% ni daripada 300 ni. 40% kali 300. Okay. Ya, 40% maksudnya 0.4 lah. 300 kali 0.4, kita dapat 120. Dia bayar tax 120. 300 tolak 120, dapat 180. Ya, earning after tax. Dan dividen, dia kata dividen syarikat bayar 60% daripada EAT. Ya. Jadi 60% kali 180. Okay. Dapat 108. Ya. 180 tolak 108 dapat 72. 72 ni retain earning ataupun net income. Net income. Okay. So nilai 72 ni akan dibawa ke proforma balance sheet. Ini dibawa ke proforma. Dibawa ke proforma balance sheet. Okey, untuk proforma income statement, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Tak ada, madam. Okey. Ilham okey, yang lain. Aisyah, Nur Aisyah Azam. Boleh follow tak? Lau Peci, boleh? Boleh, madam. Alright. Azurin Anis. Boleh, madam. Alright. So saya proceed saya teruskan balance sheet satu lagi. Okey. Untuk balance sheet. Ini balance sheet yang asal ni. Tahun 2020. Ya. Yang saya tanda merah ni adalah yang naik ataupun yang akan berubah. Ya, yang akan berubah mengikut kenaikan jualan. Kecuali retain earning. Ya. Okey. Kita tengok kat sini, cash, account receivable, inventory, semua kena darab dengan 1.25. Kali 1.25 kali 1.25. Ya. Jadi kalau kata tiga ni naik sebanyak 25%, yang ini pun automatically naik 1.25. Ya. Tapi kalau nak double check, awak campur, dapat ni, campur, dia akan dapat jumlah yang sama kat sini. Okey. Begitu juga dengan net fixed asset. Okey. Net fixed asset dia akan naik juga sekali dengan kenaikan jualan. Ya. Alright. Bahagian liabilities dengan equity pula. Untuk yang spontaneous, account payable dengan accrued expenses, dia naik sama macam jualan
kali dengan 1/5. Notes payable dia tak berubah. Tak berubah. Kenapa? Sebab dia discretionary. Notes payable ni adalah keputusan pemilik nak pinjam notes payable ni. Jadi yang ni tak berubah. Kita ambil je amount 75 ni, masukkan balik dalam proforma. Okay. Total current liability ni basically dia berubah ikut yang ni lah, account payable dengan expenses ni. Kita tambah ketiga-tiga ni, kita dapat amount ni. Long term debt tak berubah. Okay. So common equity, common stock tak berubah. Kenapa tak berubah tadi? Sebab apa dia tak berubah? Saya nak cari siapa? Mana nama? Badrul Iman. Badrul Iman ada? Irfan Rizal? Mana ni tak ada suara? Ya, madam. Kenapa long term debt tak berubah? Madam, yang bahagian tadi saya tak dapat nak dengar. Sangkut-sangkut. Sangkut-sangkut. Saya dapat dengar ada ujung-ujung. Okey. Kita tak masukkan, kita tak ubah long term debt sebab long term debt adalah sebahagian daripada discretionary financing. Ya. Jadi discretionary financing ni adalah financing yang memerlukan keputusan pemilik syarikat. Sebab tu dia tak boleh berubah. Boleh Irfan? Boleh, madam. Thank you. Alright. Okay, so retain earning. Yang last kali retain earning adalah 400 ni campur dengan retain earning untuk proforma income statement. Income statement 2021 yang 72 tadi. Kena tambah. Okay. So, basically faham konsep dia dulu. Okay. Kita pergi kepada balance sheet proforma lah. Proforma balance sheet. Okay. Ini yang tahun 2020. Ini yang tahun 2021. Okay. Jadi kita dah explain tadi. Yang ini dengan yang ini, dia akan didarabkan dengan 1.25. Kali 1.25. Jadi 1.25. Okey, siapa-siapa yang ada kalkulator tu boleh double check kodnya nanti saya silap calculate. Okay. Yang ini tengok, kalau kat sini dia sama. Kita hanya ambil value ni, kita masukkan balik kat situ je. Jadi 1.25. Long term debt tak berubah. Common stock tak berubah. Retain earning 400 campur dengan 72. Ni daripada income statement. So sampai sini. Sampai sini. Kita dah kira semua. Kira total kan. Okay. Yang ini adalah a summation of this one. Campur dapat ini. Kemudian yang ini adalah summation of this one. Kita campur yang tiga ni, kita dapat ini. Right. Lepas tu sekarang kita campur yang ni. Saya tulis A lah A. Okay. Kita campur yang ni berapa?
Cuba seorang tolong saya campurkan ni. Total current liabilities campur dengan 540, campur 160, campur 472 dapat berapa? Dapat berapa? Okay. Dan rules dia satu lagi adalah total asset dengan total claim dia kena sama. Total asset sama dengan total liability and equity. Jadi kalau total asset 1625, total liability dan equity mesti 1625. Okey, siapa yang dah calculate? Ada tak yang tolong calculate? Saya nak suruh saya calculate sendiri. Sekejap, madam. 1403. 1403. Dia ada 25 ni. Point 25. Point 25. 1403.25. Okey, 1403.25. Ya. Dan dekat bawah ni 1625. Alright. Betul-betul. 10, 0, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1403.25. Jadi nilai ni 1405. Jadi ni ni kita tak tahu berapa. Yang ni kita tak kira lagi lah. Kita tak kira lagi. Tapi kita tahu yang ini total claims ni. Total claims ni dia sama dengan total liability dan equity. Dia guna nama macam-macam tapi dia merefer kepada perkara yang sama lah. Total liability dan equity sama dengan total asset. Jadi kita bawa je nilai ni ke bawah ni. Tulis balik. 1625 ni terus masuk ke sini. Jadi kalau kita ada kat sini, kita boleh tahu nilai ni berapa. Apabila 25 tolak 1403. 1625 tolak 1403.25. Dapat tak jawapan? 221.75. Jadi ini yang kita masukkan ke sini, ini adalah DFN. Modal discretionary. Discretionary yang diperlukan. Siapa yang boleh terangkan kepada saya apa maksud DFN dalam bahasa yang mudah? Dalam bahasa yang awak faham lah. Saya dah berbuih-buih tadi explain 2-3 kali lebih. Siapa yang boleh explain balik pada saya? Someone? Madam, Ya. saya nak tanya yang A tu macam mana boleh dapat 1403.25? Okey. Yang A tu 1403.25 tu adalah total liability, total current liability campur dengan long term debt, campur dengan equity, campur dengan retained earning. Ya, nanti saya tunjukkan lagi. Sini. Saya clearkan dulu.
Saya delete. Okay. Tadi kita dah kira. Kita dah kira bahagian ni. Merah. Okay, kita dah kira bahagian ni. Okay. Campur 3 ni, kita dapat yang ni. Total current liability. Alright. So, kita nak dapatkan bawah ni, kita kena kira daripada sini ke sini kan? Okay. Kat sini tak ada lagi amount ni. Ni tak ada lagi. Jadi daripada sini, kita campur 1, 2, 3, 4. Kita campur semua ni. Kita dapatlah 1403.25. Ya? Okay. Jadi, basically kita kira daripada sini ke sini. Bukanlah campur. Kalau kita campur semua ni, dia jadi double counting. Sebab ini adalah bila campur ini, kita dapat yang ni dah. So, kita kira yang sini je lah. Kita kira yang sini. Ya? Oh, faham. Okay. Okay, madam, terima kasih. Ni B. Ni C. Siapa yang suka matematik, yang pernah belajar kalkulus, dia sukalah ni. Dia main dengan formula matematik. Ya? Dia A campur B sama dengan C. A campur dengan B, BFN sama dengan C. Ya, sekarang B tak ada. Kita ada A dengan C. Ya, jadi B adalah C tolak A. Ini BFN. C ni adalah total liability dan equity. Tolak A. A 4 benda ni. Okay. Alright. So, ada apa-apa Okay, lagi? madam, terima kasih. Alright. Sama-sama. Ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Yang lain boleh faham tak? Boleh. Okey. Jadi nak bertambah faham lagi adalah kena buatlah. Kena buat yang ini. Exercise ni nanti untuk tutorial. Tutorial saya akan explain. Dan awak cari berapa nilai DFN tu. Okay. Dia senang aja. Bila sales increase 15%, jadi yang ini nanti kali dengan 1.15. Letakkan percentage tu dekat belakang saja. Yang depan tu letak 1. So dia automatically dapat. So kalau tak ada apa-apa soalan, saya open lah any question on class ke, untuk chapter ni ke, untuk group assignment ke, saya open sebelum saya tamatkan kelas 2-3 minit. Ya, ada apa-apa soalan? Afika Liana boleh faham tak? Ke Afika baru masuk? Saya doktor. Boleh follow ke tak? Boleh. Boleh. Okay, so chapter 1 to 3 dia akan masuk untuk midterm test selepas daripada mid break. Ya. So mid break kita adalah 2 minggu lagi kan? Lepas mid break tu kita ada midterm test. Ya, jadi chapter 1, 2 dan 3. So kena tahu macam mana nak calculate lah.
Okay, untuk group assignment, so far ada masalah? Tak ada Ada sebahagian daripada kawan awak tu dah laju dah nak siap dah ratio. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa saya end the class sampai di sini. Dan tutorial nanti boleh tengok video on that dan buat exercises yang saya bagi lah. Tutorial tu untuk kelas tutorial lah. Walaupun saya dah upload dalam Iqam kan. Okay, jadi sekarang saya nak student scan attendance dalam portal. Boleh nampak ataupun saya share dalam ni lah. Share dalam okay, boleh scan dalam WhatsApp. Okay, so dengan tu saya end this class. Terima kasih kerana attend kelas hari ini. Bagi yang lambat masuk tadi ataupun yang ada masalah lain, don't worry, boleh tengok balik video lecture saya ni, nanti saya upload dalam Iqam. So kalau kata macam sekali tengok tu tak faham, awak ulang lagi tengok. Ulang lagi tengok. Okay, sampai faham lah. Okay, with that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam, saya buat yang e-book tu kat mana madam? Saya macam tak jumpa tak? Okay.